Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, kita sambung hari ini untuk tajuk yang kedua dalam bab 3, yaitu konsep pergerakan bahan berentas membran plasma. Oke, sebelum kita bincangkan lebih lanjut, kita tengok beberapa istilah yang terlibat, antaranya berkutub tak berkutub, hidrofilik, hidrofobik, bercas tak bercas. Oke, kita tengok istilah berkutub tak berkutub. Okey, ini adalah contoh molekul air. Air kan kamu tahu formulanya H2O. 2 molekul hidrogen, 1 molekul oksigen. Okey, ini oksigen dan ini molekul hidrogen, ada 2. Itu sebabnya H2. Okey, ada 1, 2 hidrogen. Okey, di sini di kawasan oksigen ini cas separa, nanti kamu belajar di perayu. Di sini kawasan ini bercas separa positif. Bukan, negatif. Sementara di sini bercas separa positif. Kawasan hidrogen. Jadi dia ada kutub. Kutub ni maknanya ada bahagian. Ada bahagian yang bercas. Bahagian oksigen itu bercas negatif. Bahagian hidrogen itu bercas positif. Ini kita panggil berkutub dan tak berkutub. Jadi kalau molekul yang tidak ada sifat sebegini, kita tidak panggil dia berkutub, maka dia tak berkutub. Maknanya tidak ada cas separa. Okey, seterusnya istilah hidrofilik, hidrofobik. Hidro maknanya air. Maknanya ini berkaitan dengan sifat terhadap air. Sebagai contoh, kalau kamu perhatikan gula, garam, tepung, semuanya adalah larut air. Maka bahan-bahan itu kita panggil hidrofilik. Filik ni suka. Suka air. Maknanya larut dalam air. Manakala fobik, fobia. Jadi kalau kita panggil hidrofobik, bahan itu takut air. Apa dia? Contoh paling senang ialah minyak. Semua jenis minyak adalah hidrofobik, iaitu tidak akan larut, tidak akan bercampur di dalam air. Okey, seterusnya bercas tak bercas. Dalam kimia kamu akan belajar ni konsep ion. Jadi ion ada 2, positif dan negatif. Jadi dalam kes garam ini dari segi kimianya ialah garam dari segi kimianya dipanggil simbolnya ialah NaCl. Ini garam yang kita makan di rumah. Natrium klorida. Jadi natrium itu bercas positif. Manakala klorida bercas negatif. Ini bercas positif, klorida bercas negatif. Okey, kalau kita perhatikan struktur susunan atomnya, ini klorin, klorida, ini natrium. Klorida, natrium, klorida, natrium, klorida, natrium. Jadi bercas. Bila kita larut dalam air akan terurai kepada ion natrium dan ion klorida. Jadi cikgu ulang balik ya, berkutub tak berkutub itu ialah kehadiran cas di kawasan tertentu. Kalau molekul air berkutub. Minyak tak berkutub. Gula tak berkutub. Tepung tak berkutub. Kanji ya. Hidrofilik, hidrofobik sifat keterlarutan terhadap air. Kalau hidrofilik suka air. Jadi mana-mana bahan yang larut dalam air kita panggil hidrofilik. Kalau hidrofobik takut air.
lemak, vitamin A, D, E dan K. Bercas tak bercas ini nanti dalam kimia akan belajar lebih lanjut. Okey, seterusnya kita perhatikan pula sifat ketelapan membran plasma. Macam kita kata kemarin, kenapa kalau pewarna ada yang tembus di kulit, ada yang tidak. Contoh, inai tembus, dia masuk ke dalam sel. Dakwat tatu. Tapi kalau marker pen, warna watercolor, warna air tu tidak, dia hanya di permukaan kulit. Bila kita cuci tangan, itu dipanggil sifat ketelapan. Maknanya membran plasma ini membenarkan sebahagian bahan masuk atau keluar dan sebahagian tidak boleh. Jadi, kenapa berlaku ketelapan atau sifat separa telap pada membran plasma? Jadi kita perhatikan balik komponen membran plasma. Kalau kamu ingat lagi, membran plasma kan ada komponen protein. Ini protein semua nih. Protein. Sementara yang ini kamu tahu fosfolipid. Semalam kita sudah bincangkan, ada 2 lapis fosfolipid. Okey, kita perhatikan fosfolipid. Fosfolipid itu datang dari perkataan fosfat. Ini ya. Fosfat. Fosfat dari segi formula kimianya PO, fosforus oksigen, 4 molekul oksigen dan bercas negatif. Jadi oleh kerana dia bercas, maka kawasan ini kita panggil sebagai hidrofilik. Kepala fosfat itu hidrofilik. Larut air. Manakala ekor fosfolipid ialah lipid ataupun lemak. Jadi kalau ekornya lemak, maka kita tahulah bahagian ekor ini adalah hidrofobik, takut air. Sebab lemak tidak akan larut dalam air. Okey, kita lihat pula sifat protein globular. Protein, kalau kita ambil daging, kita larut dalam air. Lama-lama dia kembang. Okey? Daging akan kembang. Begitu juga ikan, putih telur. Kalau kita campur dengan air, bercampur. Maknanya protein sifatnya hidrofilik. Kenapa? Sebab protein ini ada bahagian yang bercas, contoh ini. Kalau bahan bercas, bahan ion selalunya akan larut air. Garam. Okey, ada juga kawasan ikatan hidrogen. Nampak ni, hidrogen bond. Maknanya area ini berkutub. Jadi oleh kerana dia berkutub dan air berkutub, maka protein larut air. Sebabnya putih telur boleh kita campur dengan air dan tidak timbul. Okey, cikgu ulang balik ya. Kalau fosfolipid, sifatnya kepalanya hidrofilik, ekornya hidrofobik. Manakala protein adalah hidrofilik. Tengok balik yang tadi ini. Okey. Jadi, oleh kerana fosfolipid ini dua sifatnya, suka air dan takut air, maka dia membenarkan air dan membenarkan bahan-bahan tidak larut air. Jadi minyak akan limpas sini. Okey, protein hanya membenarkan bahan-bahan larut air. Ini contoh. Ini dari buku teks kamu. Okey, air. H2O. Ini di buku teks. Air boleh terus masuk melalui lapisan fosfolipid. Sebab air ni sangat halus, sangat kecil. Okey, kepala fosfolipid tadi kita tahu hidrofilik. Jadi air boleh lalu. Sementara karbon gas, karbon dioksida, oksigen, boleh tengok buku teks digital lah. Bahan ini gas, kita tahu dia tidak suka air. Bahan ini tidak suka air, maka dia lalu bahan ini akan melalui lapisan
fosfolipid. Okey, kalau ion. Ion kan kita sudah belajar tadi, ada ion positif, ada ion negatif. Dan semuanya adalah ion ini contohnya garam lah, asid, alkali. Jadi oleh kerana hidrofilik, maka bahan-bahan ion mesti melalui struktur protein. Sebab protein hidrofilik. Maknanya hidrofilik hanya benarkan hidrofilik. Sebelah ni, fosfolipid hanya benarkan bahan hidrofobik, yang takut air. Takut air benarkan yang takut air, yang suka air benarkan yang suka air. Okey, molekul-molekul lemak akan melalui lapisan fosfolipid. Molekul-molekul besar, glukosa, asid amino akan melalui protein. Jadi bila kita makan nasi, nasi akan ditukar jadi glukosa, masuk ke dalam sel melalui protein. Okey, seterusnya sebelum kita masuk contoh-contoh pergerakan bahan, kita perhatikan dulu satu lagi istilah yang dipanggil sebagai kecerunan kepekatan. Apa dia? Ada dua istilahnya, sama ada mengikut atau ini pembetulannya, melawan. Mengikut atau melawan kecerunan kepekatan. Okey. Contoh naik basikal. Kalau turun, sudah tentulah kita tidak perlu kayu. Free gear. Kasih lepas saja. Basikal itu akan turun sendiri. Maknanya kita tanpa tenaga. Kita tidak payah kayu, akan turun. Jadi, mana-mana pergerakan yang tidak memerlukan tenaga, mana-mana pergerakan yang mengikut kecerunan kepekatan tidak memerlukan tenaga. Sebaliknya, kalau dilawan, kita naik bukit, mesti pakai tenaga. Kita naik basikal ke jalan kaki memerlukan tenaga. Jadi, kalau bahan itu bergerak melawan kecerunan kepekatan, maka tenaga diperlukan. Okey, seterusnya kita lihat jenis-jenis pengangkutan bahan. Ada 4, osmosis di depan kita belajar. Okey, secara umum ada 2 jenis pengangkutan. Satu kita panggil pengangkutan pasif. Yang kedua pengangkutan aktif. Jadi pasif maknanya lemah. Lemah kalau selalu kita kaitkan orang yang tidak bertenaga. Jadi mana-mana pergerakan yang mengikut kecerunan kepekatan itu dipanggil pengangkutan pasif. Tiada tenaga diperlukan. Kalau kamu tengok bahan ini, di luar pekat. Di luar ini pekat. Di dalam kurangkan cair. Jadi maknanya bahan itu bergerak dari pekat ke cair. Jadi mengikut kecerunan, maka ini kita panggil pengangkutan pasif. Ada 2. Satu, resapan ringkas. Resapan ringkas ini melalui lapisan fosfor. Manakala resapan berbantu melalui protein. Paling tepat protein globular. Okey, sama-sama resapan, cuma struktur yang terlibat itu berbeza. Okey, sebaliknya pengangkutan aktif. Okey, dia dari cair ke pekat, jadi melawan kecerunan. Dari sedikit ke banyak. Jadi bila melawan kecerunan, maka tenaga diperlukan. Nah ini, nanti kamu akan belajar tu, ini dipanggil tenaga ATP. Tenaga yang kita guna di dalam badan itu dalam bentuk ATP, adenosina triphosphate. Jadi oleh kerana bahan itu memerlukan tenaga, maka pengangkutan itu aktif. Okey, sebelum cikgu habiskan untuk subtajuk ini,
Okey, cikgu ulang balik. Ada dua jenis pengangkutan, pasif dengan aktif. Pasif ada dua, resapan ringkas dan resapan berbantu. Apa bezanya? Ialah struktur yang terlibat. Okey, resapan ringkas melalui lapisan fosfolipid, resapan berbantu melalui protein. Manakala pengangkutan aktif mesti melalui protein dan mesti menggunakan tenaga ATP. Okey, cukup untuk hari ini.